Assalamualaikum. Hari ini saya akan terangkan sedikit tentang media sosial. Media sosial ni dia merupakan saluran komunikasi secara atas talian. Terdapat pelbagai format seperti blog, rangkaian sosial, forum dan dunia maya. Selain itu, kita juga ada contoh media sosial yang biasa digunakan di Malaysia. Contohnya macam Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter. Okey, selain itu, terdapat banyak faedah jika kita menggunakan media sosial ni. Contohnya macam kita dapat berkongsi gambar dengan orang-orang lain. Kita dapat mengenali rakan-rakan baru dan sebagainya. Walau bagaimanapun, media sosial ni ada keburukannya tersendiri jika kita salah guna. Contohnya kita gunakan untuk menyebarkan fitnah, kita gunakan untuk body shaming dan mengeluarkan kata-kata kesat. Okey, oleh itu perlulah kita untuk mengetahui adab-adab di media sosial agar perkara-perkara seperti tadi kita dapat elakkan. Daripada DUB 5B untuk projek khusus komunikasi penyiaran dalam Islam. Okey, untuk hari ini kita akan ada dua slot, iaitu slot yang pertama akan disampaikan oleh Anis Syafiqah binti Mustafa, iaitu dengan tajuk apa itu media sosial. Dan slot yang kedua akan disampaikan oleh Nur Izli Fatina, tajuk tutup buku lama dan buka buku baru. Sekecitanya saya mempersilakan yang pertama, iaitu Anis Syafiqah untuk menyampaikan perkongsian dia. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis, iaitu Nur Syasha. Okey, semua boleh dengar suara saya ke? Boleh. Hai, seperti yang Syasha beritahu tadi, nama saya Anis Syafiqah, so boleh panggil Anis je. Untuk petang ni saya akan talk ataupun menguraikan lebih lanjut tentang apa itu media sosial. Okey, adakah anda tahu apakah itu media sosial ataupun sekarang mungkin orang panggil sokmed kan? Kerana mungkin ada setengah daripada kita tak tahu pun apa itu sebenarnya media sosial tu. Jadi media sosial ni sebenarnya adalah sebuah kelompok aplikasi dalam talian. Maksudnya di sini adalah aplikasi yang menggunakan internet. Jadi kalau kita nak buka benda media sosial tu, kita perlu ada internet lah. Dan media sosial ni sekarang telah menjadi satu trend kepada kehidupan masyarakat kita pada masa sekarang. Mungkin sebab media sosial ni boleh mengisi kekosongan waktu kita lah, kan. Jadi sebab itulah media sosial ni sangat dicintai oleh masyarakat global kita pada masa sekarang. Dan tak dinafikan juga, saya pun suka menggunakan media sosial ni. Dan jadinya sebelum adanya social media ni, dahulu kita hanya ada media biasa. Maksud media biasa ni adalah macam surat khabar, televisyen, radio, macam tu lah. Tapi untuk sekarang kan kita sudah moden, jadi banyak teknologi baru yang telah diperkenalkan. Antara contohnya kita ada Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, dan yang banyak orang suka guna WhatsApp lah. Dan banyak lagi sebenarnya media-media sosial yang ada dekat dan ni lah. Jadi kita tahu ke apakah fungsi kita menggunakan media sosial ni? Mesti ada yang tak tahu sebenarnya. Pakai media sosial tak tahu apa fungsi ni, kan. Jadi fungsi kita pakai media sosial ni, di antaranya mungkin kita boleh membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya di sini kita bolehlah berkomunikasi dengan orang masyarakat, mungkin keluarga yang kita dah lama tak jumpa, kan. So kita bolehlah bersembang kembali, kan. Dan yang kedua, media
sosial ni boleh dijadikan satu medium untuk kita memindahkan maklumat. Mana kata kat sini, mungkin kita ada kerja sekolah ke, assignment ataupun kita ada apa-apa kerja nak disubmitkan atau dihantar, kita boleh je hantar file-file kita tu semua, maklumat-maklumat kita dekat dalam media sosial. Okay, mungkin kita boleh guna aplikasi Telegram, banyaklah aplikasi itu dia. Dan seterusnya, kita boleh tahu simpan dunia semasa kita. Jadi kita buka je media sosial, contoh seperti Instagram, dan kita boleh tahu dah apa kita sekarang. Tak perlulah dah kita buka TV dah sebab saya faham sekarang tak semua orang ada TV. Macam saya tak ada dekat drama, saya tak ada TV. Jadi untuk saya tahu tentang dunia semasa tu, senang-senang saya ada media sosial Instagram, Facebook kan. So ada banyak lah dia boleh bersifat tahu tak kita ni. Jadi sebenarnya media sosial ini ada banyak baik-baik yang kita dapat. Contohnya ada media sosial sebenarnya banyak baik-baik yang kita dapat dalam media sosial. Yang boleh media sosial bukan media sosial ini boleh contoh ada Facebook kan, dia tulis je lah nama dia kan, jadi perut keluar. Lepas tu kita boleh lihat dia macam dalam satu kan, itu salah satu kebaikannya lah. Jadi yang seterusnya, kita dapat berkomunikasi dengan orang ke seluruh negara, ke seluruh dunia tanpa halangi. Kita boleh je berkomunikasi ataupun bersembang dengan orang, tak kira dia duduk dekat mana. Mungkin kita dekat Malaysia, kawan kita tu mungkin dekat UK ke, dekat Amerika ke, kat mana-mana lah kan. Jadi kita boleh je chat dengan orang. So tak ada halangan dekat situ. Okay. Dan seterusnya adalah memudahkan kita untuk kita menyebarkan maklumat. Maksud kita nak menyebarkan maklumat tu mungkin macam kita nak kahwin contohnya. So kita boleh je beritahu dekat orang ramai. Mungkin kita buka Facebook ataupun Instagram, WhatsApp ke contohnya, kita beritahu dekat situ yang kita nak kahwin. Kita buatlah template kad kahwin ke apa kan, kita hantar je kat situ. Tak perlulah kita nak datang rumah orang, setiap rumah nak hantar kad kahwin kan. Sebab sekarang kan dah musim COVID, kita tak boleh nak jumpa orang tu kan. Jadi boleh je kita share template tu dekat media sosial ni lah. Sebenarnya banyak gunanya kan. Dan seterusnya mungkin kita boleh sebarkan maklumat tentang dakwah ke, ceramah ke. Kita boleh lah buat video. Mungkin kita suka bercakap seseorang kan, kita buatlah video dekat YouTube. So kita bagilah dakwah dekat orang, atau kita buat vlog ke apa-apa kan. Sekarang kan orang budak-budak muda kan sekarang suka macam buat vlog semua kan. Okay. Seterusnya kita juga boleh berikan pendapat kita kepada orang lain. Mana katanya dekat sini, kita boleh mengemukakan pendapat kita. Mungkin kita tak berapa nak suka ke cara dia, ataupun kita macam rasa nak bagi idea ke dekat dia kan. So kita bolehlah buka je apa-apa media sosial je, macam Instagram ke, kita komen je kat situ. Komen kat situ kata awak punya isi tu kurang menarik lah, macam tu contoh kan. Kita beri pendapat kita, lepas tu kita bagilah tahu kenapa tak menarik apa semua kan. So benda yang baik-baik je lah kita tulis kat situ, janganlah situ nak orang ke apa kat dalam tu kan. Dan jadi kat sini saya nak cakap yang sebenarnya media sosial ni banyak sangat kebaikan dia. Tapi jangan lupa media sosial ni juga ada keburukan juga. Sebenarnya banyak juga keburukannya jika kita salah gunakannya.
ataupun niat nawaitu kita ni tak elok, maka tak elok lah jadinya kan. Jadi kat sini pun saya nak terangkan juga pasal keburukan menggunakan media sosial ni. Okay. Antara keburukannya adalah media sosial ni mungkin akan menyebab berlakunya penipuan ataupun pemalsuan. Maksudnya kat sini mungkin orang sebarkan maklumat-maklumat ataupun gambar-gambar yang tak bagus ke, yang palsu kan. Jadi tak bagus kat situ, mungkin dia boleh menyebabkan fitnah. Itu tak bagus lah. Ataupun penipuan, mereka kata macam kita buka aplikasi Facebook contohnya, lepas tu kita pun kenal lah mana-mana lelaki ke perempuan ke apa kan. Lepas tu kita tak kenal kau asal usul daripada mana, muka dia macam mana ke, tinggal kat mana semua. Lepas tu tiba-tiba kalau orang tu suruh kita buat apa-apa, kita pun buat aje lah macam tu kan. Jadi banyak lelaki perempuan kita tak kenal dia kan, so dia suruh kita buat macam-macam, so kita tak kenal dia. Macam tu lah. Sebab tu lah sekarang banyak kes penculikan, banyak kes orang lari daripada rumah apa semua sebab ikut orang-orang yang tak kenal dia lah. Janganlah sekali sangat. Okay, seterusnya bagi pengguna laman sosial yang macam adik-adik ke ataupun mereka-mereka yang sedang belajar ke, yang bekerja pun misalnya kan, dia boleh memberi kesan buruk kepada mereka lah. Sebab hal ni boleh menjadi kesan buruk kerana mungkin mereka akan mengabaikan pelajaran mereka ataupun mengabaikan pekerjaan mereka. Sebab dia orang khusyuk sangat main phone tu, khusyuk sangat main IG ke, buka YouTube ke apa kan. So mereka macam dah lupa, dah lost kan, so dia abaikan semua tu. Jadi benda tak bagus lah kan, tak ada masa untuk budak tu, untuk adik-adik tu ataupun untuk kakak-kakak tu semua menggunakan cip pelajaran. Okay. Dan yang terakhir, mungkin keburukannya adalah menulis status peribadi yang kurang wajar ataupun yang tak bagus, yang boleh mencetuskan perbalahan. Makna kata kat sini mungkin contoh kalau kita buka Twitter contohnya, lepas tu kita pun tulis lah dekat situ mungkin lelaki lagi bagus pada perempuan ke, perempuan lagi bagus pada lelaki ke kan. Orang marah lah kan. So bila orang marah, orang komen lah kat situ, kenapa macam ni, kenapa macam tu. So boleh menyebabkan kita bergaduh. Lelaki perempuan tu boleh bergaduh kan. So benda tak bagus. So bila orang tu bergaduh, dia boleh jadi banyak-banyak benda lah. Mungkin orang tu akan stres ke kan, mungkin orang tu macam beria sangat, stres. Kadang-kadang boleh jadi fitnah juga kan. Tak bagus. Jadi kita sebagai pengguna media sosial ni perlulah tahu apa itu media sosial yang sebetulnya lah, dan juga kenalah tahu keburukan kebaikannya. Sebab itulah pentingnya adab-adab di media sosial kepada masyarakat kita sekarang. Jadi adab-adab tu semua akan dirungkaikan oleh partner saya, iaitu Nur Izli Fatina lah. Okay. Silakan itu. Okay, baik. Terima kasih kepada host kita yang pertama, Anisha Fika. Jadi sekarang kita dah sedia maklum tentang apa itu media sosial dan kita dah dapat tambahan pengetahuan tentang keburukan dan kebaikan media sosial. Jadi seterusnya kita teruskan dengan slot kedua oleh Izli Fatina, iaitu tajuk tutup buku lama dan buka buku baru. Persilakan. Assalamualaikum semua. Macam Syasha beritahu, nama saya Nur Izli Fatina. Saya akan terangkan tentang adab-adab di media sosial. Dalam era teknologi dan digital sekarang ni, hampir separuh daripada kehidupan kita tertumpuk pada media sosial. Saya tak nafikan yang media sosial ni banyak memudahkan kita dalam berkomunikasi dan perhubungan kita pun lebih senang lah, maksudnya dekat media sosial kan. Tapi
kesedaran kita tentang adab sebagai pengguna media sosial. Okey, antara adab yang perlu dijaga untuk menjadi seorang pengguna sosial yang bertanggungjawab ialah menyampaikan perkara yang baik. Kita sebagai manusia ni, kita selalu maksudnya kita selalu diseru untuk saling berpesan-pesan kepada antara satu sama lain tentang kebaikan. Sebab ianya sebahagian daripada dakwah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak mana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutnya. Hadis riwayat Muslim. Okey, sebagai contoh. Contohnya, ada seseorang ni, dia post dekat Instastory dia. Dia buat macam dia kata, dia ajak puasa sunat hari Isnin dan Khamis kan. Okay, lepas tu mengikut yang kongsi tadi, dia tengok so dia ikut, dia puasa Isnin dan Khamis. Okay, orang yang share tadi tu dia dapat pahala macam orang yang berpuasa tu. Faham tak? Macam tu lah maksudnya, masuk hadis tu. Okay, adab yang kedua ialah pastikan sahih sebelum disebarkan. Maksudnya, okey, sebenarnya daripada dia dapat je satu maklumat tu, dia tak baca, dia terus sebarkan. Dia tak tahu pun benda tu betul ke tak betul kan, dia terus sebarkan. Ya, macam tu boleh, tak bagus lah macam tu. Sepatutnya kita kena macam, dia dapat je, kita check dulu. Kalau tak pasti, kita tak payah post, kita tak payah sebarkan. Macam tu lah. Yang ketiga, menjaga batas-batas pergaulan. Okay, media sosial ni dia merupakan dia merupakan sebuah medan untuk berkenalan dengan kawan baru. Lepas tu untuk komunikasi dengan kawan-kawan lama kan, mestilah ada macam komen-komen. Kita kena jaga batas dan pergaulan antara lelaki dan perempuan tu. Kena jaga ihtilat, macam itulah. Kadang-kadang kita baca komen yang tak bagus kat media sosial kan. Okay, sebenarnya media sosial ni platform yang boleh diakses oleh masyarakat umum. So, untuk elak fitnah, macam saya cakap tadi, kenalah jaga ihtilat dan batas pergaulan, terutamanya bagi yang sudah berumah tangga. Tak perlulah komen yang terlalu mesra ataupun menggunakan perkataan yang tak sepatutnya ke, sebab dia mampu menjadi penyebab keruntuhan rumah tangga. Seterusnya ialah menjaga aib. Kita kena hentikanlah tabiat membuka aib orang lain dekat media sosial ni kan. Contohnya kita ada macam record gambar ataupun video kawan-kawan kita yang tak berapa elok lah untuk dipandang. Maksudnya halayak ramai kan. Maksudnya kan media sosial kalau kita post kan public, so orang lain boleh tengok. Kita tak payahlah buat macam tu sebab aib dia mesti ada malu kalau orang lain tengok kan. Maksudnya macam tu lah. Okay, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menutupi aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lepas dah perkongsian adab ni, sepatutnya kita kenalah macam tak bolehlah ulang kesilapan yang dulu kan. So kita kena tutup buku lama, buka buku baru, buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksudnya lepas ni bolehlah amalkan adab-adab di media sosial ni. Maksudnya kita kena beradab lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada kedua-dua wakil kita yang telah
berkongsi tentang apa itu media sosial, ada di media sosial. Kita pun sampai ke penghujung program dan saya selaku pengacara hari ini terima kasih untuk ada wakil-wakil yang berkongsi. Terima kasih kepada semua yang join kami. Itu saja daripada kami dalam perkongsian hari ini. Terima kasih, itu saja daripada kami. Kesimpulannya, program ini menerangkan fungsi, kebaikan dan keburukan tentang adab di media sosial. Dan program ini akan memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang adab di media sosial.